Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hukum mengenai janggut. Soalan dia, adakah memanjangkan janggut dan mencukur misai itu sunnah? Orang tanya, memanjangkan janggut, mencukur misai itu sunnahkah? Apakah hukumnya jika mencukur habis janggut hingga menerima apabila menerima arahan membuat demikian ada sebab-sebab peraturan? Adakah had ada sukatan bagi memotong janggut tersebut? Ada had tak? Jelas? Ini beberapa soalan yang diacukan kepada Tuan Mufti. Apa hukum bagi seorang yang tidak mahu mencabut atau memotong misai janggut dan bulu ketiak, maka malah ingin pula menyimpan dan menjaganya yang bersih? Bulu ketiak nak simpan juga. Jenis apa jenis manusia, wallahualam. Baik. Orang tanya nak buat apa awak simpan ketiak ni? Kita nak geli-geli anak. Baik, jawapan bagi segala soalan tadi, alhamdulillahirabbil-alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan Mufti menulis bahawa mula-mula pengenalan janggut. Apa itu janggut? Berjanggut dan berjambang. Ini menyimpan helaian bulu-bulu pada dagu laki-laki, ya. Wanita tidak ada janggut. Berjanggut dan berjambang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Cukup dengan jawapan ini sebenarnya. Satu je, Mas. Berjanggut, berjambang ni sunnah Nabi. Apa makna sunnah Nabi? Perjalanan cara hidup Nabi. Dan kita yakin bahawa cara hidup Nabi lah cara yang paling bahagia, paling betul. Kalau kita mencukurnya, mana tak ikut sunnah Nabi, tak betul lah tu. Cukup dah, cakap tu tak faham. Kalau nak faham lah. Kalau tak nak faham, bagi 10,000 kitab pun tak faham. Tak tahu tu? Baik. Berjanggut dan berjambang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan situ saja. Yang kedua, amalan para sahabat Nabi. Yakni semua sahabat berjanggut. Manusia yang diredha oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu, semua berjanggut. Baik. Dan para Nabi alaihimussalawat wa taslimat. Para Nabi alaihimussalawat wa taslimat, semua mereka ini ada janggut. Dalil dia apa? Baik. Di antara Nabi yang berjanggut yang disebutkan oleh Al-Quran ialah Nabi Harun, abang kepada Nabi Musa AS. Dan tafsir tulis bahawa sepupu Nabi Musa. Dan tafsir juga tulis bahawa pak saudara dia. Macam-macam tafsir. Yang tepatnya sepupu, yang dipanggil abang juga. Musa AS, Harun. Nabi Harun lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa. Dia lebih tua 3 tahun. Firman Allah, qala ya bana umma, ya bana umma, la tadkhudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Harun, Nabi Harun kata, wahai anak ibuku, yakni anak mak saudara aku. Kalau ditengok pada tafsir yang menulis bahawa sepupu. Ha ni. Mak saudara punya bayi orang panggil mak, kan? Ada juga. Wahai anak ibuku, janganlah engkau meragut janggut dan menarik rambutku. Janggut. Nabi Harun sebut janggut. Maknanya Nabi Harun berjanggut. Baik. Kadar janggut Nabi Harun ni punya panjang sehingga boleh diragut. Betul tak? Kalau trim, boleh ragut. Nak ragut macam mana? Ini amalan agama. Jangan kita abaikan, jangan kita pandang remeh ni sebab janggut ni. Dia membezakan mukmin dengan kafirin. Ini yang saya baca ni fatwa ni fatwa. Fatwa ni faham ni? Baik. Kisah janggut Nabi Harun alaihi salam yang dipegang Nabi Musa alaihi salam ini menjadi dalil kepada ulama yang berpendapat bahawa amalan berjanggut itu disyariatkan dalam Islam dan menjadi sunnah Nabi-Nabi.
Kita pun memang berpegang dengan syariat ini. Janggut ni ialah amalan Nabi-Nabi. Syariat dalam Islam. Dalil dia ni. Ya bana umma. La ta'khudh bil lihyati. Wala bi ra'si. Baik. Mencukur janggut dan memelihara misai adalah budaya atau cara hidup orang-orang Yahudi, Nasara dan Majusi. Keras benar celaan ini. Besar ni. Cukur janggut maknanya licin cukur dan memelihara misai. Misai dia elok-elok dipelihara. Budaya ini Yahudi, Majusi, Nasara. Kalau kita dengar orang bermisai dia marah gila. Marahnya. Oleh kerana itu orang Islam diperintahkan supaya berkeadaan sebaliknya. Orang Islam diperintahkan supaya sebaliknya. Tidak bersifat seperti orang-orang kafir. Tidak mengikut budaya mereka itu. Untuk membezakan cara hidup orang Islam dengan cara hidup mereka. Bab ni ustaz-ustaz paling takut mengajar di masjid-masjid kerana takut tak dapat sapu surat. Oleh kerana itu orang Islam diperintahkan, disyariatkan, diajar oleh agama berkeadaan berkhilaf dengan mereka ni. Supaya membeza cara hidup orang Islam dengan cara hidup orang kafir. Jelas ni. Sabdaan Nabi SAW. A'ful lihya wa khudhul syawariba wa ghayyiru syaibakum wa la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Riwayatnya Imam Ahmad, hadis sahih. Maksudnya kamu simpanlah janggut. A'ful lihya kata Nabi. Simpanlah kamu akan janggut. Wa khudhul syawariba. Kamu potonglah akan misai. Dan wa ghayyiru syaibakum. Kamu ubahlah warna uban kamu dengan berinai. Bukan dengan color, dengan berinai. Dan janganlah kamu mencontohi Yahudi dan Nasara. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal sahih. Dalam Musnad Ahmad. Dengar tak ni? Ni berita dia. Nabi sini beritahu simpan janggut, potong misai dan warnakan rambut dengan inai bagi yang beruban. Satu lagi riwayatnya Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala muhaddis. Orang pertama yang mengumpulkan hadis ni. Rawa anna rajulan minal majusi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa seorang laki-laki daripada kalangan yang Majusi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waqad halaqa lihyatahu. Dan keadaannya laki-laki ini telah mencukur janggutnya. Wa atala syaribahu. Dan memanjangkan misainya. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi dalam keadaan janggutnya cukur rapat, misainya berjuntai panjang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha?" Dan Nabi telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, "Apa yang engkau lakukan ini?" "Ma hadha?" Apa ni? Qala, "Hadha dinuna." Hadha dinuna. Bukan dinana tu. Dinuna. Silap tulis tu. Hadha dinuna. Kata laki-laki tadi, inilah ajaran agama kami. Beginilah agama kami. Dia tak kata beginilah fashion kami. Yahudi, Majusi tak kata inilah fashion kami. Tak. Dia kata ini agama. Sebab agama ni i'tiqad. Akidah kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinna fi dinina an nukhfiya syawariba wa an nu'fil lihyata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam agama kami, yakni Islam, kami memotong misai dan membiarkan janggut kami panjang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sahih. Ini hadis Nabi.
Imam Bukhari pula berkata, kana Ibnu Umar yukhfi syaribahu hatta yura ila bayadil jildi. Kata Bukhari, Ibnu Umar menipiskan misainya sehingga kelihatan kulitnya yang putih. Dia tak cukur. Dia nipis dengan mengguntingkan misai. Sunnah dia mengguntingkan misai rapat sehingga nampak kulit bibir ni. Kulit atas. Skin atas pada bibir ni. Antara lubang hidung dengan mulut. Faham tak? Bukhari menerangkan. Imam Bukhari menerangkan. Yukhfi syaribahu, menipiskan. Yukhfi syaribahu. Ibnu Umar menipiskan misalnya. Hatta yura ila biyadil jildi. Sehingga nampak putih kulitnya. Baik, daripada keterangan di atas, jelaslah membuktikan bahawa para sahabat adalah berjanggut kerana mencontohi amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis dan pengenalan dia. Baik, hukum berjanggut dan mencukur misai. Apa dari segi hukumnya janggut ni? Menyimpan janggut apa hukumnya? Maka ada pun perintah memelihara janggut itu banyak kali ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi menegaskan simpan janggut. Kita je buat tak tahu. Bahkan anak kita berjanggut, kita kata apa? Musang dah datang. Anak berjanggut, eloklah. Kita musang dah datang. Jadi hukumnya perintah Nabi memelihara janggut banyak dalam hadis-hadis Nabi. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahfu syawariba wa afu lihya. Hadis Bukhari Muslim diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu cukurlah misai. Jadi gunting, ahfu ni nipiskan misai kamu dengan gunting. Dan memeliharalah janggut kamu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis kedua, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin waffirul lihya wa ahful syawariba. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bezalah kamu daripada orang musyrikin, berbezalah kamu daripada musyrik, iaitu kamu peliharalah janggut dan cukurlah misai, yakni nipiskan misai kamu. Baik, ada pun alat penyukur. Kita panggil apa? Clean shave tu kan? Alat penyukur itu, sekiranya mata cukur itu bersifat seperti gunting, dia silang menyilang. Cuba buka tengok. Dalam tu nipis, silang menyilang. Jatuh hukum dia gunting juga. Cukur ni ialah menggunakan pisau yang tajam mencukur habis. Blade. Baik. Oleh itu sunatnya ialah mencukurnya, menggunting, menipiskannya dengan gunting ataupun barang yang semakna dengannya. Saya pernah tanya ini masalah ini pada ustaz saya, Hadrat Maulana Syekhul Hadis Mu'anan Nazrul Rahman dalam berkatuhu. Saya pernah tanya ni. Baik. Dalam hadis yang lain lagi, baik, masuk pendapat Imam Syafi'i tentang janggut. Baik, masuk mazhab kita. Apa kata Imam Syafi'i mengenai janggut? Menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahawa janggut itu tidak dicukur. Imam Muslim menerangkan bahawa janggut ialah satu tumbuhan pada badan yang tidak dicukur. Tak sama dengan bulu ketiak, tak sama dengan misai, tak sama dengan bulu ari-ari, tak sama dengan bulu-bulu yang lain. Baik. Ditulis oleh Imam Nawawi dalam fatwanya Al-Mukhtaru, pendapat yang paling terbaik terpilih. Tarkul lihayati ala haliha wa an la yata'arrad laha bi taksiri syai'in asalan. Wal mukhtaru fil syaribi tarkul isti'asali wal ikhtisari ala ma yabdu bihi tarfu syifati. Tarfu syafati. Syafani bibir. Syafatain. Tarku syafahi.
Artinya bahawa pendapat yang terpilih ialah membiarkan janggut mengikut keadaan semula jadinya. Ini yang terbaik. Inilah terpilih mukhtar yang dipilih oleh syariat agama. Baik. Tanpa memendekkannya sedikit pun pada hukum asalnya. Ni hukum asalnya. Allah yata'arradu laha bitaksir syai'in. Pada asalnya tiada sedikit pun dipendekkan. Melayu dah lah pendek. Dah sikit orang Melayu janggut dia. Dia potong pula separuh. Dan pada pendapat yang terpilih pada misai pula ialah tidak mencabut atau mencukurnya habis. Memadai memendekkannya setakat kelihatan tepi bibir. Baik. Untuk misai ni ada tafsir dia. Misai ni sekiranya dia tidak berjanggut, maka tiada digalakkan menyimpan misai. Jelas? Kerana dia tasyabuh bil majusi wa yahudi wa nasara. Kalau dia berjanggut, menyimpan misai harus dengan syarat dinipiskan misai sehingga nampak dia punya bibir punya garisan. Sampai tak bibir je. Misai tu dinipiskan, dijaga. Sama ada nak rapatkan sehingga nampak kulit bibir. Kalau nampak kulit bibir, maknanya dia gunting nipis. Kalau dia biarkan panjang, syarat dia kena potong sehingga tidak melebihi bibir punya urat atas dia. Nampak tak? Tarfu syafahi. Tarfu ni lah tepi bibir atas, bahagian atas tu. Bibir atas kan? Bahagian atas yang bercantum dengan kulit bibir atas. Tak nampak? Faham tak tu? Baik. Dia kata meninggalkan isti'asal. Tidak mencabutnya. Wal iqtisari ala ma yabdu bihi tarfu syafahi. Tidak mencabutnya dan tidak ikhtisari mengurangkan. Kasar, pendek. Sehinggalah tidak mencukurnya habis, memadai memendekkannya setakat kelihatan tepi bibir. Faham tu? Kalau nak gunting misai, gunting biar baki sikit-sikit misai ada. Baik. Kalau digunting habis semua pun harus hukum dia sunat juga. Menurut kita, kerana Sayyidina Ali ada misai. Sayyidina Ali ada misai. Misainya digunting selaras dengan ukuran bibir dia. Menurut kita Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, kitab fatwa ni. Kitab Majmu' ni kitab fiqh. Fiqh mazhab Nawawi yang menjadi rujukan pada para mufti. Kata Imam Khitabi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lainnya, janggut itu disimpan, dibiarkan dengan tidak digunting. Mengguntingnya adalah makruh, seperti perbuatan orang-orang ajam, yakni orang-orang bukan Islam. Faham ni? Jilid 1, muka 342. Misal janggut menjadi simpan dan mengguntingnya makruh hukum dia. Kemudian dikata lagi di sini bahawa berdasar kepada keterangan hadis, berjanggut itu bukan saja amalan Rasulullah dan para sahabat, bahkan menjadi amalan juga kepada para nabi alaihi salawat wa taslimat. Sebagaimana Al-Quran menerangkan tentang janggutnya Nabi Harun alaihissalam. Sementara mencukur pula bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bertentangan sunnah ni, maka nak kata bid'ah tidak boleh juga. Nak kata apa? Kata dolalah tu lah, sesat lah. Sesat. Quran menerangkan janggut ialah sifat bagi nabi-nabi, Rasulullah dan para sahabat. Menggondolnya, mencukurnya rapat, berkhilaf dengan amalannya nabi-nabi. Ada orang dia cukur tiap-tiap hari cukur, dia tak tumbuh janggut dia. Mati dah akar janggut tu, betul tak?
Kalau dia pakai tudung, dia dengan Puan Rokayah sama. Pertama janggut muka macam perempuan dia. Baik, peraturan melarang berjanggut. Timbul pula masalahnya, kerajaan tak bagi berjanggut, peraturan tak bagi berjanggut. Saya kerja kerajaan, saya kerja sekian, saya kerja. Awak kerja sekian, awak dah tahu dah dia punya peraturan tak boleh berjanggut. Yang hang bekerja tu hang buat apa? Tengok cerita ni, fatwa ni. Adapun peraturan atau arahan melarang orang Islam daripada berjanggut adalah peraturan itu tidak selaras dengan tuntutan syarak. Lebih-lebih lagi mazhab jumhur selain daripada mazhab Syafi'i lebih menguatkan perkara berjanggut itu. Mazhab Syafi'i bak janggut ni tak serah mana. Mazhab Hanafi tak berjanggut fasik. Tak boleh diimam semayang. Mazhab Hanafi fasik tu. Jelas tak ni? Mazhab Syafi'i tak boleh sebut fasik. Sebut fasik lah keras sangat. Baik, dia kata peraturan-peraturan setengah-setengah badan, setengah-setengah kerajaan, setengah-setengah persatuan yang melarang berjanggut, peraturan ini tak selaras dengan syariat. Bas, tu je. Dia tak beritahu haram tak haram kerana dia pun jaga diri dia juga, mufti ni. Dia cuma beritahu tak selaras dengan syariat. Bas, faham sendiri. Kalau polis larang, polis punya syariat itu tak selaras dengan syariat. Polis punya peraturan tak selaras dengan syariat. Askar larang, askar punya syariat, askar punya peraturan tak selaras dengan syariat. Had memotong janggut. Bas, sampai bab ni. Banyak mana janggut harus dipotong, harus disiplin. Had atau sukatan bagi memotong janggut itu adalah berdasarkan kepada perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu semasa mengerjakan haji dan umrah. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahawa Nabi menggunting janggut Nabi sebanyak mana. Cuma perbuatan Ibnu Umar ada sabit dia dalam Bukhari, sahih hadis. Jelas ni? Kalau orang tanya ada tak Nabi gunting janggut, kata tidak ada hadis sahih. Hadis tak sahih ada, sahih tiada. Hadis sahih hanya ada Ibnu Umar pernah menggunting janggutnya. Banyak mana? Ni cerita dia dalam hadis Bukhari. Semasa mengerjakan haji dan umrah, yang mana beliau telah menggenggamkan janggutnya dan yang lebih daripada genggamannya dipotongnya. Wa kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara qabadha ala lihiyatihi fama fadala aqadha. Semasa Ibnu Umar mengerjakan haji atau umrah, beliau menggenggam janggutnya. Mana yang lebih daripada genggamannya, dia memotongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari sahih. Banyak tu harus. Bila dia pergi umrah, pergi haji. Bukan suka-suka nak buat. Baik. Tidak mahu memotong misai. Ni satu hal pula. Mengenai misai pula, menurut Imam Nawawi, bahawa mendapat pendapat yang terlebih ialah yang terpilih, yang mukhtar, yang terbaik ialah tidak memotongnya habis. Cukup memendekkannya setakat jelas kelihatan tepi bibir. Misai kan yang terbaik ialah digunting, tak semua gunting. Biar ada nampak misai dan dia punya jalur atas bibir tu nampak. Faham tadi? Jadi dia nipiskan misai. Orang panggil misai handsome. Baik. Itu kalaulah tak mahu memotong misai, ya. Kalau tidak mahu memotong seluruh misai, maka terbaiknya dia memotongnya sehingga nampak bibir. Jangan biarkan dia merengkuk masuk dalam bibir. Menyimpan dan menjaga dengan bersih bulu ketiak. Habis janggut, habis misai, jatuh bawah lagi bulu ketiak pula. Adapun membiarkan bulu ketiak itu panjang dengan niat untuk menyimpan dan menjaganya dengan bersih adalah menyalahi fitrah. Nabi SAW bersabda, ini sabdaan Nabi dalam hadis
Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis riwayatnya Bukhari wa Muslim, riwayatnya Bukhari wal Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Semua kitabus sittah. Semua kutubus sittah, semua termasuk Imam Malik punya Muwatta Imam Malik sekalipun, kesemuanya menerangkan bahawa fitrah manusia adalah lima perkara. Ini hadis kekuatan dia amat dahsyat, kuat. Dia kata Aisyah meriwayat, Abu Hurairah meriwayatkan al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Fitrah ini sunnah pada Nabi SAW yang disepakati oleh ulama. Fitrah ini sunnah Nabi-Nabi yang disepakati oleh syarak. Ada 5. Au khamsun minal fitrati, ataupun perkataan dia khamsun minal fitrati. Pertama, al-khitanu. Al-khitanu. Apa ni al-khitanu? Berkhitan. Fatwa barunya Al-Azhar yang mengatakan berkhitan ni tak disunatkan, ini fatwa tidak ada asasnya. Jangan duk amal fatwa tu. Fatwa tu mengikut fatwa kerajaan. Baik, habis. Dikata di sini bahawa al-fitratu khamsun atau khamsatu min al-fitrah. Khitan pertama sekali. Fitrah itu ada 5. Atau hadisnya 5 perkara daripada fitrah, iaitu berkhatan. Yang kedua, istihdad, mencukur bulu ari-ari. Istihdad. Yang ketiga, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Bukan cukur, bukan cabut. Tak sakit, kalau dah biasa tak sakit. Boleh, tak salah. Yang kelimanya taklimul azfar, memotong kuku. Yang kenanya ialah qasul syarib, memotong misai. Maka ini fitrah bagi manusia, bagi setiap Nabi-Nabi. Fitrah Nabi-Nabi. Selain daripada ni, maka kalau nak simpan bulu ketiak, dia melanggari fitrah Nabi-Nabi, tak betul. Baik, insya-Allah taala. Wallahu alam bissawab. Setakat ini kita punya muzakarah kita pada pagi ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin.